Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Okey, kembali kita ke kelas Teacher Nori. So hari ni teacher nak ajar sains tingkatan 3. Okey, bab 1 rangsangan dan gerak balas. 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia bahagian 2. Okey? Okey, kita tengok kepekaan kulit pada bahagian badan berlainan. So, kepekaan kulit manusia adalah berbeza pada bahagian yang berbeza. Okey? Tapak kaki kita uh, kurang peka berbanding hujung jari. Okey? Sebab apa? Kulit pada tapak kaki kita lebih tebal. Tapi kulit pada hujung jari lebih nipis. Okey? Itu menjadikan jari kita lebih sensitif. Tapi, selain daripada itu, kulit kita, mana-mana bahagian kulit kita yang epidermisnya nipis, lepas tu reseptornya banyak, juga akan jadi lebih sensitif. Okey? So, ada dua faktor yang menyebabkan kulit kita lebih peka. Pertama adalah ketebalan epidermis. Kedua ialah bilangan reseptor. Okey, kita tahu bahagian bawah kulit kita ada banyak reseptor. Dah belajar sebelum ni ada reseptor sentuh, ada reseptor sakit, panas, okey apa lagi? Sejuk. Okey. So bila reseptor tu banyak, kulit awak lebih sensitif. Okey. Tengok dalam gambar ni. Orang ni guna apa? Dia menggunakan hujung jari untuk membaca tulisan Braille. Okey, untuk orang buta, dia tidak boleh melihat menggunakan mata. So, dia nak baca Quran ke, dia nak baca buku ke, semua menggunakan tulisan Braille. So, Allah tu maha kaya, Tuhan tu tahu. Okey, bila kita ada sesuatu kekurangan, sebenarnya ada bahagian lain yang boleh membantu menutup kekurangan tu. So, jari kita boleh mengesan titik-titik yang timbul ni mewakili huruf-huruf yang kita boleh gunakan untuk membaca. Okey, mungkin awak cakap, cikgu tak ada rasa apa-apa pun sebab kita dah biasa bergantung pada mata menyebabkan badan kita tidak berapa sensitif pada hujung jari. Tapi cuba kalau awak hidup dengan keadaan tiada deria penglihatan, secara automatik deria awak yang lain akan jadi lebih sensitif. Okey? Kena faham kat situ. Okey, dekat tangan juga kita gunakan untuk menentukan suhu susu baby dan juga sini kita untuk suntikkan bahagian nipis. Okey, tak ada orang suntik ataupun ambil darah dekat tapak kaki sebab lapisan epidermis tebal sangat. Penat cucuk lah tak jumpa salur darah. So kita pakai tempat yang lapisannya nipis. Okey, kita tengok kepekaan lidah terhadap rangsangan rasa yang berbeza. Lidah kita mempunyai kawasan yang peka terhadap rasa tertentu. Okey, so belakang ni rasa pahit. Sini masam. Okey, sini masin. Depan ni manis. Selebihnya umami. Apa itu rasa umami? Rasa umami ni yang awak suka makan tu. Awak suka makan jajan, benda-benda yang rasa macam tu umami. Satu lagi keju, keju rasa umami. Seaweed, seaweed rasa umami. Okey? So sekarang cikgu nak tanya soalan. Kalau sesama, ada selera makan tak? Sesama ada selera makan tak? Hidung tersumbat. Okey, biasa tak ada selera kan? Apa kaitan deria bau awak dengan deria rasa? Apa kaitan dia? Okey. Sebab deria bau kita bersambung dengan deria rasa. Okey, saluran tu bersambung. So, dia akan bertemu dekat tekak kita. Okey. So, bila deria bau tu dia boleh bila kita terbau sesuatu secara automatik, kelenjar air liur kita akan merembeskan lebih banyak air liur. So, bila itu yang kata kecur air liur. Okey, contoh awak terbau benda yang awak suka, awak terus rasa macam perut pun dah ready nak makan. Dah berkeroncong perut awak tengah dalam kelas. Tiba-tiba terbau ayam goreng rempah daripada kantin sampai kat kelas. Okey, perut dah lapar ni, tak sarapan. So, bila bau tu, deria rasa awak akan jadi lebih baik. So, bila badan awak dah bersedia untuk makan, awak mudah untuk makan. Awak selera untuk makan. Tapi kalau deria bau awak tak ada, awak makan, memang out. Awak takkan berselera sangat. Sebab apa? Deria bau tu sangat mempengaruhi deria rasa. Okey, nak tahu lebih lanjut, cari sendiri Cikgu nak cerita semua macam malas lah. Okey. Okey.
Bagaimanakah had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia? Okay. So, kita ada had deria penglihatan. Okay, first ada ilusi optik. Okay, awak tengok gambar ni. Garisan mana lebih panjang? Titik ni tumpuk bulatan tengah tu mana lagi besar? Yang ni segi empat sama itu lurus atau melengkung? Ilusi optik, nama pun ilusi. Optik mewakili mata. Ilusi ni benda yang tidak benar. Awak nampak seolah-olah yang sebelah kiri ni lebih panjang daripada sebelah kanan. Kenapa berlaku? Sebab otak awak tidak dapat mentafsir objek yang dilihat kerana gangguan sekitar objek. So dalam gambar A ni, gangguan tu datang daripada anak panah ini. Tengok anak panah ini. Kalau cikgu tutup anak panah tu, kita buat garisan. Kalau cikgu buat garisan. Alamak, saya ingat buat garisan cikgu. Cikgu padam. Lurus ke tak lurus? Sama ke tak sama? Dia sama panjang sebenarnya. Cuma yang mengganggu tu ni. Ni, saya buat kacau awak ni. Bila dia kacau, awak nampak seolah-olah yang sebelah kiri lebih panjang daripada sebelah kanan. Tengok tombol bulatan ni pula. Mana yang lagi besar? Apa yang mengacau dia? Yang mengacau tu ni. Bulatan kecil ni. Ni dengan bulatan besar. Bila awak bandingkan sesuatu yang besar dengan yang kecil tu akan nampak sangat kecil. Yang kecil awak banding dengan lebih kecil, dia akan nampak lebih besar. Okey? Sebab benda ni subjektif sebenarnya. Okey? So sebenarnya saiz dia sama besar. Bulatan tu sama besar. Okey? Sisi segi empat sama, lurus atau melengkung? Of course lah, lurus. Alamak, cikgu lupa sangat. Okey. Cikgu tak ada bengkok-bengkokkan dia. Cikgu buat pakai mouse dia ni. Ya Allah, hitamku. Sangat tangan cikgu. Okey. So, dia lurus sebenarnya. Padamlah lukisan cikgu ni sangat tidak membantu. Okey, dia lurus sebenarnya. Cuma yang mengganggu awak adalah bulatan ni. Okey? Dia gangguan saja. Okay. So, apa peralatan yang kita gunakan untuk atasi had deria penglihatan? Tadi yang penuaan tu bila kita tua, kita rabun kan? Betul? Kita rabun dan sebagainya. So, mata kita tak boleh melihat objek jauh dengan jelas. Tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. So, ada beberapa peralatan yang kita gunakan untuk mengatasi had deria penglihatan. First, kita guna mesin sinaran X. Sebab apa? Mata kita tak boleh tengok tembus badan orang. So, kita gunakan sinaran X ni, kita boleh tengoklah tulang mana yang patah. Okay? Kita boleh gunakan mikroskop himbasan elektron untuk melihat sel-sel yang sangat kecil dan halus. Untuk melihat organel yang ada dalam sel. Mesin ultra bunyi. Okay, kita menggunakan gelombang bunyi untuk menghasilkan pantulan supaya kita dapat lihat apa yang ada dalam perut ataupun abdomen individu sama ada mengandung ataupun tidak mengandung dan sebagainya. Okay. Binocular kita gunakan untuk melihat objek yang jauh. And then kita ada mikroskop cahaya. Ini yang kita gunakan di makmal. Apa lagi peralatan lain? Awak tahu tak? Peralatan lain untuk atasi had deria penglihatan. Orang naik kereta kebal nak tengok objek dekat luar kereta kebal ataupun yang terlindung pakai apa? Dia pakai ya Allah, tulis pakai mouse. Sudi Dia pakai periskop. Buruklah sangat. Okey? Nak tengok bintang. Bintang di langit. Twinkle twinkle little star. Nak tengok planet. Nak kaji matahari. Buat apa? Kita gunalah telefon. Kita guna teleskop. Okey? Kita guna teleskop. Banyak lagi lah peralatan lain. Yang tu awak kena fikir sendiri. Next. Okey, kita tengok kecacatan penglihatan. Ni cikgu tengok tadi. Cikgu cakap tadi. Okey, first kita tengok rabun jauh. Ni rabun jauh ni berlaku sama ada kantang mata kamu ini terlalu tebal ataupun bola mata kamu terlalu panjang. So, macam mana cara kita nak betulkan? Sebab image mesti terbentuk pada retina kat sini. Mesti sini. Tapi dia bentuk kat depan. So, image tu tak sampai dekat retina. So, bila tak sampai kat retina, otak nampak apa tau ni
So, bila gambar tu bukannya satu, dia jadi 1, 2, 3. So, awak akan nampak kabur. Sebab image tu bertindih. Image yang sama, tetapi dia bertindih banyak kali, menjadikan image tu kabur, tak jelas. Sama juga dengan kes ni. So, cara kita nak betulkan, kita gunakan kata cekung. Kata cekung bentuknya macam ini. Dia ramping di tengah. Ini adalah kata cekung. Okey, cekung. Cengkung, cekung. Tengok rabun dekat. Tengok rabun dekat. Ini biasanya kita tak dapat tengok melihat objek dekat dengan jelas. Dia bukan tak nampak langsung tau. Dia tak boleh lihat dengan jelas. So, yang ni sebab apa? Kanta mata terlalu nipis. Orang image terbentuk kat sini. Ha. Dia image terbentuk kat belakang ni. Terbentuk kat belakang retina. Habis terkeluar kat belakang. Okay? Yang ni bola mata pun terlalu pendek. Terkeluar ke belakang. So, macam mana cara nak betulkan? Kita pakai kanta cembung. Kembung. Cembung bentuknya kembung. Kembung di tengah. Kalau lukis lah dia buncit kat tengah. Ha. Ni kata cembung. So dia akan mencapahkan sikit cahaya tu supaya bila sampai dekat kanta mata, dia akan capahkan sikit. So sampai kat mata baru dia menumpu. Tak ada dia menumpu terlampau awal. Okay. Okay, kita tengok lagi kecacatan penglihatan lain. Yang ni kita panggil astigmatisme. Okay, melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian lain. Okay. Nampak tak semua garisan ni? Ada 3 garisan, nombor 1, 3 garisan, nombor 2 sampai nombor 12. Kalau ada garisan tak nampak, that mean kamu penghidap astigmatisme. Okay. Macam mana nak betulkan? Kita pakai kanta silinder. Ni macam dia bentuk macam ni. Cembung sekerat. Lepas tu dia flat. Ataupun flat. And then ada part yang cekung. Okay. Okey, tadi kita dah tengok had deria penglihatan. Sekarang kita tengok had deria pendengaran. Kita ada had deria pendengaran ke? Pendengaran kita ada had tak? Kita boleh dengar semua benda tak? Kita tak boleh dengar semua benda kan? Habis dengar suara burung bercakap? Boleh. Suara ikan? Tak. Okey. So, kita ada had keupayaan telinga. So, kita biasa hanya boleh dengar bunyi pada frekuensi julat 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Okey, kita tak boleh kesan bunyi yang di luar frekuensi. Kurang dari 20 Hz tak boleh. Tinggi daripada 20,000 Hz pun tak boleh. Okey. Tapi julat frekuensi pendengaran seseorang individu adalah berbeza. So, bila kita makin tua, julat frekuensi kita semakin kecil. Maksudnya, banyak bunyi yang kita tak apa dengar. That's why kau jangan kata orang tua pekak. Okey, bukan sebab tu. Kita kan ada gegendang telinga. Gegendang telinga tu kan getah. Macam kenyal. Dia kenyal macam getah. So, kalau dah tua, benda tu jadi kurang kenyal. Gegendang telinga kau kurang kenyal. So, kita akan gunakan alat bantuan pendengaran. Okey. Macam suara cikgu kuat. Cikgu tak perlu pakai mic. Cikgu tak perlu pakai pembesar suara. Okey. Tapi, kalau suara yang lembut-lembut, halus dia bunyi dia, dia perlu pakai pembesar suara. Cikgu kau tak pakai pembesar suara, pengsan juga ni kau cakap dengan dewan. Okey. Bila kita nak cakap untuk di halayak ramai, ataupun nak bercakap bagi satu sekolah dengar, okey, kereta polis tu nak bagi orang cakap ingat COVID-19, jaga jarak, nak ikut SOP, semua pakai pembesar suara supaya dapat didengar dari jauh. Okey. Satu lagi nak dengar bunyi yang terlalu perlahan, kita gunakan stetoskop. Okey, kita nak dengar denyutan jantung manusia. Okey, haiwan pun boleh. Okay. Macam mana cara kita nak betulkan kecacatan pendengaran? Kalau berlaku kerosakan pada bahagian telinga luar dengan tengah. Telinga luar ni bahagian gegendang telinga lah Ni gegendang telinga ni. Gegendang telinga. Cuping telinga. Masya Allah. Hai. Ni nak kena lukis ke? Ya Allah. Hai. Telinga cacat sikit. Ni bahagian luar. Luar. Ni telinga tengah belah sini. Ada tulang osikal ke apa semua kat sini. Okey. So, ini biasa kawasan sini mudah betulkan. Okay. Biasanya benda asing lah tersumbat. Mungkin kat selalu telinga ni ada tag telinga besar-besar gedabak ke. Awak waktu kecil-kecil pergi masukkan batu ke dalam ni. Senang kita keluarkan saja. Tapi kalau gegendang telinga pecah,
dan kerosakan pada tulang osikal awak. Yang ini kita boleh betulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Tapi kalau telinga dalam, yang belah sini yang macam siputnya. Betul tak cikgu lukis ni? Okey, belah dalam ni kalau rosak, dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklia. Kita pasti implan, kita tanam koklia baru. Okey. Kalau saraf auditori ni rosak, kita tak dapat betulkan. Saraf memang tak dapat betulkan. Okey. Ni revolusi yang gambar bawah ni, gambar kat telinga atuk ni. Ni revolusi alat bantuan pendengaran. Zaman cikgu sekolah dulu, alat bantuan pendengaran kami besar lagi. Nampak dia jauh. Okey. Lepas tu dia berevolusi masuk dalam. Tak ada lagi dah tergantung-gantung kat cuping telinga. Lepas tu dia masuk dalam lagi. Dalam lagi. Sekarang dalam betul dah. Keluar sikit je cocok dia. Okey. Revolusi. Tapi tak tahulah. Masa akan datang nanti. Mana tahu awak jadi pencipta. Mereka cipta alat bantuan pendengaran. Tak perlu letak kat telinga pun. Pasang je microchip kat telinga ke. Mana kita tahu. Kan? Itu je lah kelas hari ni. Ada apa nak tanya? Tak menyahut kan? Okey. Tak ada apa nak tanya. Itu je lah dulu. Okey. Kita jumpa next time. Okey. Assalamualaikum. Bye.